tokoh yang kita nak berkenalan secara ringkas pada malam ini, seorang lagi orang penting, orang yang Nabi sendiri menyaksikan, kata dia adalah di antara orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ini di antara orang yang awal masuk Islam. Ketika dakwah Nabi di Mekah ni, yang ikut Nabi ni kebanyakan anak muda. Kebanyakan anak muda. Orang-orang tua ni payah nak ikut Nabi. Mungkin sebab mereka dah sebati dah dengan ajaran jahiliah ni. Tiba-tiba Nabi main nak bawa satu benda baru, mereka sukar untuk terima. Maka yang ikut Nabi ni semua, hampir kebanyakan, kalau tak semua pun hampir kebanyakan, majoritinya adalah orang yang lebih muda daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba di sana ada seorang yang berusia daripada Nabi, nama dia Sayyidina Ubaidah bin Al-Haris bin Al-Muttalib radhiyallahu anhu. Ubaidah Al-Haris ini dia 10 tahun lebih tua daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang lain yang masuk Islam ni muda-muda, dia di antara orang awal dan berusia lebih 10 tahun. Makna Nabi ketika tu usia 40, dia berusia 50 tahun. Dia ada hubungan kekeluargaan dengan Nabi. Dia masuk Islam agak awal, dan sebelum daripada Nabi memilih rumah Arqam tadi ni, dia dah masuk Islam. Dia dah masuk Islam dan termasuk dalam gelaran yang disebut As-Sabiqunul Awwalun. Lebih hebat daripada itu, Ubaidah bin Al-Haris bila dia masuk Islam, dia bukan takat dia saja. Dia berusaha ajak orang lain untuk masuk Islam, dan berjaya di tangan dia adik-beradik dia masuk Islam. Adik dia yang bernama At-Tufail dan seorang lagi yang bernama Al-Qusail turut masuk Islam. Tufail, Qusail dan Ubaidah, 3 beradik masuk Islam, dan semuanya termasuk dalam senarai fursan minas sahabah, pahlawan-pahlawan hebat di medan perang. Ubaidah Al-Haris, waktu Nabi di Mekah, waktu Nabi dakwah di Mekah, dan dia di antara orang yang menerima Islam, di kalangan ramai-ramai sahabat tu, kira dia paling tua. Dia paling berusia. Dia paling berusia di kalangan sahabat-sahabat yang awal menerima Islam. Sehinggalah dia berhijrah ke Madinah. Setelah dia dapat arahan daripada Nabi, dia hijrah sampai di Madinah. Nabi telah mempersaudarakan dia dengan Umair bin Hammam Al-Ansari radhiyallahu anhu. Umair bin Hammam. Tuan-tuan, kalau kita nanti mungkin kita sampai satu masa kita berkenalan dengan Umair bin Hammam. Cuma saya sebut secara ringkas. Yang kata Umair ini orang yang ketika mana berlaku perang Badar, yang berlaku peristiwa perang Badar, Nabi sentiasa memberi rangsangan kepada para sahabat dalam perang tersebut. Sampai satu ketika Nabi kata, wallazi nafsu Muhammadin biyadih la yuqatiluhumul yawma rajulun fayuqtalu sabiran muhtasiban muqbilan ghaira mudbir illa adkhalahu Allahul jannah. Nabi kata, demi Allah, kalau tak akan berperang seorang pun di kalangan kamu sehinggalah dia mati dalam keadaan penuh sabar dan dia mengharapkan ganjaran Allah, dia berhadapan, dia tak lari daripada medan perang, aku jamin dia akan dapat syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila Nabi bagi motivasi yang sebegitu rupa, motivasi tanam semangat, suruh sahabat ni pergi perang secara bersungguh-sungguh, Umair bin Hammam tadi yang di tangan dia masih ada buah tamar duk nak makan, dia kata apa? Bakhin fama baini wa baina an udkhilal jannata illa an yaqtulani haula. Bakhin makna apa? Beruntung. Nabi bila dengar ungkapan daripada Umair, Nabi tanya, ma yahmiluka ala qawlika bakhin? Siapa apa hang sebut perkataan tu wahai Umair? Kata Umair, la wallah ya Rasulullah illa raja'an an akuna min ahliha. Aku sebut tu kerana aku mengharapkan aku termasuk daripada orang yang engkau sebutkan tadi, iaitulah mati di jalan Allah dan masuk syurga. Nabi kata apa? Fa innaka min ahliha. Kalau hang harapkan hang masuk dalam kelompok itu, maka nama kamu ada dalam mereka. Dia pun segera lempak tamar yang ada di tangan tu, pi terus bertembung di medan perang, dan akhirnya dia wafat sebagai syahid di Badar. Ini cerita Umair, orang yang ketika mana Ubaidah sampai di Madinah, Nabi persaudarakan Ubaidah dengan Umair itu. Ubaidah Al-Haris ini, kalau kita baca sejarah sirah, dia punya sejarah dia ketika di Mekah sampai di Madinah,
dia di antara orang yang awal terkorban di medan perang, iaitulah dalam perang Badar. Dalam perang Badar. Tapi sebelum berlaku perang Badar, Nabi ada hantar satu Siriyah, satu kumpulan kecil untuk, ini tahun pertama, untuk menyekat satu kafilah dagang. Dan kumpulan kecil itu diketuai oleh Ubaidah. Diketuai oleh Ubaidah Al-Harith dan berjaya dalam misi tersebut. Tahun kedua berlaku perang Badar. Orang Islam semua orang tahu 313 pergi ke medan perang. Dan di kalangan 313 yang paling berusia adalah Ubaidah. Yang paling berusia adalah Ubaidah Al-Harith. Bila berlaku perang, berlaku pertembungan satu lawan satu, musyrikin tampilkan Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah dan juga Al-Walid bin Utbah. Ini semua pembesar-pembesar musyrikin. Tiba-tiba orang Islam tampilkan sahabat-sahabat daripada Ansar. Musyrikin tak mau. Musyrikin nak orang Muhajirin juga, orang Mekah juga. Akhirnya Nabi arahkan siapa? Nabi arahkan Hamzah, pak saudara dia. Nabi arahkan Ali, sepupu dia. Dan Nabi arahkan Ubaidah untuk tampil ke hadapan perang satu lawan satu. Akhirnya Ali berjaya, Hamzah berjaya, dan Ubaidah cedera hampir parah. Cedera parah. Dan terjadi kisah secara ringkasnya, bila berakhir perang, dia cedera lagi, sehinggalah bawa balik sampai di tengah jalan yang nama tempat tu ada disebut nama tempat As-Safra. Nama tempat sampai di As-Safra, dia menemui Rabbul Jalil. Sebelum dia nak mati tu, dia tanya kepada Nabi SAW, alastu syahidan ya Rasulullah, aku ni kira syahid lah, yang mati di medan perang syahid lah, tapi aku ni cedera, habis balik ni sampai sini baru nak nazak sakit, tanya lagi, aku ni syahid tak? Nabi kata apa? Asyhadu annaka syahid, aku menyaksikan engkau termasuk dalam kelompok yang syahid. Ini yang saya sebut tadi, sahabat yang diakui oleh Nabi, kata dia adalah salah seorang yang termasuk dalam kelompok yang syahid.